Korang tahu tak apa beza heart attack iaitu serangan jantung dan juga cardiac arrest iaitu serangan jantung juga ke? Alright, jangan risau. Saya akan bawakan seorang pakar jantung untuk terangkan perbezaan heart attack dan juga cardiac arrest. And dekat hujung video ni nanti, I nak you all semua bagi tahu apa terma dalam bahasa Melayu untuk cardiac arrest. Jom kita dengar daripada doktor. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Dr. Nozian bin Ismail, pakar kardiologi ataupun pakar jantung di Hospital Columbia Asia Trust. Hai Dr. Nozian, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita hari ini. Doktor, dalam heart attack iaitu serangan jantung, apa sebenarnya yang berlaku kepada jantung ketika serangan jantung ini? Heart attack adalah satu terminologi yang sangat selalu digunakan oleh masyarakat umum lah. So secara amnya serangan jantung adalah disebabkan oleh sumbatan kepada saluran darah yang memberikan darah kepada jantung kita. Okay, kalau boleh tengok model jantung yang ada dengan saya ni, kita tengok ini adalah jantung. Kita nampak yang warna biru, warna merah ini adalah merupakan urat darah, saluran darah arteri yang supply darah kepada jantung kita sendiri. So dalam serangan jantung apa yang berlaku? Urat-urat darah ni ada yang tersumbat dan menyebabkan aliran darah tidak berkesan, tidak mengalir dengan baik ke bahagian-bahagian jantung yang tertentu. Okey, itu adalah penyebab utama kepada serangan jantung. Alright, sekarang kita orang dah faham tentang serangan jantung. Kami nak faham pasal cardiac arrest pula sebab viewers hari ini nak teka apakah terma cardiac arrest dalam bahasa Melayu. So doktor, apa yang berlaku kepada jantung ketika cardiac arrest berlaku? Kalau jantung kita sentiasa berdegup. Apa yang berlaku semasa cardiac arrest? Jantung kita berhenti berdegup. Bermaksud darah daripada jantung tidak dapat dikeluarkan, tidak dapat disupply kepada organ-organ lain di dalam tubuh, termasuklah jantung itu sendiri. Cardiac arrest ni berlaku kepada sesiapa sahaja, tak kira muda ataupun tua. Dan berlaku pada anytime, di bila-bila masa bersukan, masa kita duduk saja. Ada yang masa tidur pun boleh dapat cardiac arrest. So doktor, apakah faktor-faktor risiko untuk seseorang itu dapat cardiac arrest? Serangan jantung adalah satu daripada risiko besar untuk mendapat cardiac arrest. Selain daripada itu, ada keadaan-keadaan lain, faktor-faktor lain juga yang boleh menyebabkan cardiac arrest. Contohnya pesakit-pesakit yang mempunyai jantung yang lemah, kita panggil kardiomyopati, jantung yang besar dan lemah. Dan juga pesakit-pesakit yang mengalami masalah dengan ritm jantung yang terlalu laju, masalah congenital, dan juga ada keturunan adik-beradik yang mempunyai mati mengejut. Heart attack dan cardiac arrest adalah dua fenomena yang berbeza tetapi berkait rapat antara satu sama lain dan sering dikelirukan antara satu sama lain. So sekarang kita nak faham betul-betul. Ada tak apa-apa gejala ataupun simptom sebelum seseorang itu nak kena cardiac arrest? Sebelum seseorang itu mendapat cardiac arrest, ada sebahagian daripada pesakit tidak mempunyai simptom langsung. Berlaku secara mengejut dan tiba-tiba. Tapi ada sebahagian daripada pesakit masih boleh mendapat, kita panggil warning sign, tanda-tanda awal sebelum berlakunya cardiac arrest. Di antara lain, contoh-contoh simptom yang boleh pesakit hadapi sebelum cardiac arrest adalah berdebar-debar yang keterlaluan, pening, kepala rasa seperti nak hitam dan juga rebah dengan serta-merta. Ini adalah antara simptom yang selalu berlaku di kalangan pesakit-pesakit yang ada kemungkinan boleh mendapat cardiac arrest. Macam mana nak confirmkan cardiac arrest doktor? Dan kalau betul seseorang itu berada dalam keadaan cardiac arrest, apakah yang patut dibuat oleh orang di sekeliling pesakit tersebut? Okey, macam mana kita nak pastikan pesakit ataupun seseorang itu mendapat cardiac arrest ataupun tidak? Tiba-tiba saja rebah kan, terutamanya berlaku di tempat-tempat awam, pusat beli belah, padang bola contohnya. Yang pertamanya, pesakit tidak sedarkan diri. Kita cuba untuk sedarkan pesakit, bangunkan pesakit, pesakit tidak dapat respon. Dan yang paling pentingnya, kita pastikan nadi pesakit, selalu kita periksa nadi di tangan ataupun di tengkuk untuk pastikan sama ada nadi masih berdenyut ataupun tidak. Kerana denyutan nadi adalah bersamaan dengan denyutan jantung. Maksudnya bila denyutan nadi tidak dapat dirasa, bermaksud jantung telah berhenti. Okay. So apa yang kita perlu lakukan bila pesakit mendapat cardiac arrest? Panggil ambulans dan diberikan bantuan kanan pada dada. Ini adalah CPR. Sangat penting untuk dimulakan untuk pesakit-pesakit yang telah confirm mendapat cardiac arrest. Mengikut kajian, sekiranya pesakit yang mendapat cardiac arrest selama 8 minit tidak mendapat CPR permulaan, kemungkinan besar pesakit ini akan mati dengan selepas 8 minit.
Kerana itulah penting untuk kita mendapatkan kemahiran untuk melakukan CPR. Okey, sekarang kita orang dah faham. Heart attack ataupun serangan jantung adalah fenomena di mana salur darah yang membawa darah ke dinding jantung mengalami sumbatan. Jadi, tak cukup darah kepada dinding jantung, jantung tidak boleh berdegup dengan cukupnya. Ada dinding jantung yang tak cukup darah. Manakala cardiac arrest pula adalah fenomena di mana jantung tiba-tiba berhenti berdegup atas macam-macam sebab. Serangan jantung boleh menyebabkan cardiac arrest. Tapi ada juga faktor-faktor lain seperti hormon, seperti otot jantung yang tidak normal ataupun bengkak dan sebagainya. So, kita orang dah faham sekarang perbezaan antara heart attack, serangan jantung dan juga cardiac arrest. Apa terma cardiac arrest dalam bahasa Melayu? You all jangan lupa teka, letak di ruangan komen di bawah. Sehingga itu, jaga kesihatan jantung anda. Kalau ada apa-apa gejala, dapatkan pemeriksaan dan rawatan daripada doktor yang bertauliah. Sehingga itu, bye, take care, stay safe, stay healthy daripada celoteh. Dr. Mala.